السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناظر والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره من قدر العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Dan sekali mari kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam majlis ilmu. Allah masih lagi benarkan kita duduk dalam majlis ilmu. Kita cuti. Maka sebelum kita mula kitab kita, kalau di Selangor, pihak Jabatan Agama minta memperingatkan dalam 5 minit pandemik, ambil ibrah, sedikit ibrah. Di sanalah, di sini tak ada perkeliling tu kan, tak keluar perkeliling tu. Jadi pandai-pandailah. Nak mulakan kuliah terus je. Katakan minta untuk 5 minit tu bagi pengajaran supaya apa yang berlaku ni tak lalu begitu saja, tanpa kita mengambil iktibar. Yang mana pandemik ni untuk kita berfikir sejenak, kerana perkara ni tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku, diri saya sendiri pun tak pernah berlaku. Tak boleh belajar, tak boleh mengajar. Dua-dua tak boleh. Tak boleh, nak mengajar pun tak boleh. Tak pernah lagi berlaku. Kalau dulu pun malas mengajar, belajar. Tak boleh mengajar, belajar. Tak boleh belajar, mengajar. Mana-mana satu. Sekarang ni sebelum ni mengajar. Perkara ni tak pernah berlaku dalam sejarah. Jadi bila macam tu, mungkin ada isyarat, amaran daripada Allah nak suruh kita fikir. Allah kurung kita 3 bulan. Istilah kita pakai kurung lah. Allah kurung kita 3 bulan duduk dalam rumah, lebih kurang 100 lebih kan. Tak boleh keluar. Mungkin dipaksa untuk tidak dedah aurat. Istilah dia macam tu. Dipaksa untuk tidak boleh. Tak boleh dah nak dedah aurat. Sebab dalam rumah nak dedah aurat macam mana? Sebab dulu keluar rumah duduk dedah aurat. Contohlah, kita fikirlah. Bukan kita lah, lelaki tak ada masalah, anak isteri. Dan dulu mungkin kita tak pernah pentingkan, tak pernah pesan dekat anak isteri, lelaki perempuan, untuk jangan bersalam-salaman dengan orang yang bukan mahram. Ajnabi, buat cara ajnabi. Jangan bertepuk tampar. Jaga dari segi sentuhan. Jaga. Kita tak dengar sebelum ni. Maka kita tak pentingkan perkara itu. Akhirnya Allah tak bagi kita bersalam pun. Kita kena fikir dengan cara tu lah. Kalau tidak, sama. Habis pandemik ni, elok balik macam tu balik kita. Kembali balik pada asal kalau kita tak ambil ibrah pengajaran. Dulu kita salam je. Kita tu ada orang-orang yang tertentu lah. Ataupun kita tak pesan anak isteri pergi sekolah tu pesan. Jangan bertepuk tampar dengan lelaki perempuan. Kalau tak ada hal, jangan bercakap pun. Jika ada hal, baru bercakap. Jangan duduk cokek cuik sini, jangan. Ada pesan. Sekarang oleh kerana kita tak pernah pesan dulu, maka berlakulah kemungkaran di luar rumah anak isteri kita. Maka Allah bagi peringatan, tak dibenarkan bersalam. Bukan laki perempuan, laki-lelaki pun tak bagi bersalam. Sebelum ni tak peduli, sekarang tak boleh. Ambil iktibarlah. Janganlah sampai gelombang yang kedua. Kalau tengok dekat sekolah bertepuk tampar tu biasa je.
Biasa, bertepuk tampar. Kita tak tahu kita kerja. Mungkin di pejabat yang kerja, laki perempuan, bertepuk tampar tu juga biasa. Tengok pakai gincu. Wah ni, bini orang tu. Ui yo, cun ni, merahnya apa? Merahnya mak ngah. Macam tu lah. Mana boleh cakap bini orang macam tu? Ataupun bini-bini orang yang duduk kat pejabat tu, duduk cucuk-cucuk kata, oh yang tu nampak tu. Oh handsome dia. Tu laki orang. Weh, kau tu bini orang. Ada peduli tak dulu? Tak peduli. Maka Allah ajar kita. Tak reti sangat. Langsung tak boleh bersalam, tak boleh dekat, jarak 1 hingga lah, lelaki dengan lelaki pun tak boleh. Ambil tengok. Tak faham lagi. Tak faham lagi. Dulu nak datang masjid ada kuota. Nak datang pukul apa? Datanglah. Sekarang ada kuota. Tak geti-geti lagi nak datang masjid lepas ni. Sebab ketika masjid dibuka seluas-luasnya tak mau datang. Kita fikir itu pelita bagi hati. Tak fikir macam tu. Macam dalam isyarat dalam Quran banyak afala. Adakah kamu tak berfikir, tak guna akal ke untuk fikir? Dulu surau masjid padat dengan pengajian, kuliah, majlis ilmu. Baru ni Allah bagi pengajaran, tak dibenarkan belajar. Itulah saya guna ayat itulah. Tak boleh kan? Datang memang kena halau, saya salah kena tangkap kan? Kalau datang waktu sebelum ni. Tak dibenarkan. Ketika dibenarkan kau buat apa? Duduk rumah tengok buletin utama. Macam berita, tengok karang lah. Balik. Lepas tu insya datang balik. Oh tak mengaji, dah pandai lah. Maka Allah ajar. Oh kau tak nak datang majlis ilmu Tidak dibenarkan majlis ilmu selama berapa lama? Tak ingat. 16 hari bulan 3, 9 hingga 9 hari bulan 7. Tak reti lagi. Sekarang dibenarkan pula. Dah dibenarkan. Lepas tu tak reti-reti lagi ke? Ke nak duduk perangai macam dulu? Kena kasar lah sikit bunyi. Tok Guru duk sebut yang kasar-kasar ni, pedih-pedih, panas-panas, itu yang jadi baik. Kalau lah besi duduk tepi jalan RM80, 80 sen sekilo. Tepi jalan berkarat kena hujan, kena panas. Ambil besi tu ketuk sakit oi. Bakar. Ketuk bakar. Jadi keris. Mahal boleh jual 300. Jadi nak elok, nak mahal kena sakitlah. Nak kena belai sampai bila? Dulu lazimnya imam akan cakap tadi istawu wa'tadilu. Ada tak sekarang cakap istawu wa'tadilu? Nak istawu wa'tadilu macam mana tak boleh rapat? Sebut saja je lah. Maksudnya luruskan saf, itu je boleh. Rapatkan saf dah tak boleh. Cuba kita fikir. Dulu ketika imam kata istawu wa'tadilu, luruskan dan rapatkan saf, kita buat apa? Fikir lah sendiri, bukan nak tengok orang. Kita fikir. Kita tengok atas, tengok bawah, tak peduli. Tak tahu. Kau jadi makmum weh. Imam kata betulkan dan rapatkan saf, tengoklah tumit tu. Rapatkanlah, tak rapat, maka Allah ajar, tak dibenarkan. Tu. Kalau kita fikir perkara ni banyak perkara yang dulu kita ambil sambil lewa. Tak peduli, maka sekarang Allah paksa kita ambil. Kena. Apa? Kalau datang awal pun makan cendol kat luar kan. Kalau ada cendol lah, biasa kat belah sana ada cendol, sini tak ada cendol. Tapi kalau kat sana, kat luar masjid mesti ada cendol. Rojak cendol. Makan duduk kat luar. Datang. Kalau tak pun datang lambat. Tunggu agak-agak pukul apa? 1:30 datang. Dah datang. Imam dah assalamualaikum dia masuk. Nak dapat unta. Korban unta. Nak dapat apa? Korban lembu. Jangan harap lah. Korban unta nak dapat tak balik daripada subuh. Terus iktikaf sampai ke sembahyang Jumaat. Itu baru dapat korban unta. Kalau dapat lembu. Datang pukul 8 pagi. Ada orang datang 8 pagi sembahyang Jumaat. Tak dapat. Tak ada harapan. Kambing. Kambing pukul berapa? Pukul 10 dapat kambing. Dapat? Tak ada harapan. Kambing dajajah. Apa dajajah? Ayam jantan. Ayam jantan pukul 12. Ada kot seorang dua dapat ayam jantan. Lagi pukul 1 telur ayam. Lagi teruk, imam dah naik mimbar, dia baru dah sampai. Telur pun tak ada. Sekarang Allah ajar kita. Boleh buat macam tu? Silap-silap tak boleh masuk, kan? Kena datang awal. Fikir itu pelita bagi hati. Kalau kita tak fikir, macam itulah. Habis amaran Allah ni, tentera Allah yang Allah hantar ni, macam tu juga perangai kita. Dulu, kini, selama-lamanya. Dulu, kini dan selamanya. Kita sibuk dengan penyakit zahir. Zahir lah penyakit zahir, penyakit ni. Penyakit zahir, coronavirus ni, penyakit zahir lah. Adakah kita terlalu sibuk dengan penyakit zahir dan kita mengabaikan penyakit batin, akidah kita?
Ada kita peduli pasal akidah anak isteri? Tak peduli. Maka kita sibuk dengan sakit makan tu, makan ubat, jaga kesihatan. Maka Allah bagi satu penyakit tak ada ubat. Sebab kita hanya pentingkan zahir. Batin macam mana? Akidah macam mana? Oh, tak apa. Janji semayang cukup lah. Oh, akidah lagi penting. Akidah nombor satu. Adakah kita jaga penyakit akidah kita? Penyakit hati. Tak jaga. Maka Allah bagi, oh kau risau pasal penyakit zahir kan? Ambil kau penyakit zahir yang tak ada ubat. Sepatutnya kukuhkan, sembuhkan penyakit batin kita. Perkukuhkan akidah. Selama kita duduk kat rumah ni, boleh khatam Quran. Selama tu baru ni 3-4 bulan baru ni boleh khatam Quran. Dulu sekarang ni kita kata tak boleh khatam Quran. Dulu kita kata tak boleh khatam Quran sebab kerja ada busy. Sekarang dikurang dalam rumah 3 bulan. Boleh khatam? Tak boleh. Maknanya selama ni kita sembang kencang. Tapi panas sikit. Pedih sikit. Sebelum ni habis belajar kitab. Habis tak mana-mana kitab kita belajar? Habis kitab tak? Satu kitab habis tak? Oh tak boleh, kena kerja datang malam-malam pula sejam aja boleh belajar gini. Okey, ada 3 bulan. Habis kitab. Belajar online lah. Sebab ada, macam saya sendiri buat online tiap-tiap hari. Kalau tengok live Al-Amin ni, kalau daripada start PKP tu, ada hampir-hampir dekat 100 malam. 100 malam. Tiap-tiap hari. Tengok, muntah. Sekali 2 jam. Habis kita pun dah rumah nak buat apa kan? Lagi rakaman ni. Tengok ni, live Al-Amin ni. Bab akidah. Dekat hampir 100, 89 hari tak silap. Tiap-tiap malam. Pukul 10 sampai pukul 12. Ada tengok. Tak ada juga. Ada tengok wrestling juga. Fikir itu pelita bagi hati. Jadi perkukuhkan akidah kita supaya kita tak sembang je sebenarnya. Itu semua alasan kita je lah. Sedikit tazkirah, peringatan berkaitan dengan apa yang berlaku ni. Habis. Saya cek balik. Memang apa yang terjadi ni menyebabkan kita terleka dan kita letak kitab macam tu aja. Malah ada masjid bila saya dah mula ni, semua AJK dia termasuklah jemaah dia sibuk duk cari kitab. Kitab hilang, kitab tak tahu letak kat mana. Nasib baik kat sini elok je tak ada orang cari kitab. Sebab 4 bulan tak pegang kitab. Duk sibuk cari kitab. Kitab pun lupa. Jadi kalau kitab pun lupa kat mana, agak-agak ingat tak berhenti kat mana bulan 3 itu. Allah alam, kita tengok. Jap. Kita kat sini kitab Muniyatul Musalli. Saya cek balik, saya cek macam mana? Saya cek dengar balik rakaman yang terakhir, lebih kurang kita berhenti dekat syarat sah semayang sebenarnya. Kita berhenti dekat syarat sah semayang. Iaitu apa nama, kalau yang ada rumi tu muka surat 12 tak silap kan? Sah semayang. Kita dah habis membincangkan syarat wajib semayang. Masuk kita ke syarat sah semayang. Yang Jawi tu cari lah, pada halus. Ada dekat itu je. Kita tengok balik yang sebelum ni kita bincang kali terakhir bulan 3 gitu. Kita bincang berkaitan, ataupun bulan 2 gitu, kita bincang berkaitan dengan istilah-istilah yang dia panggil wukuf, tazallul, takhaddu', takhasyu', taraghub, tamalluk. Tu semua kita dah lepas tu. Kemudian diperingatkan dengan menyuruh anak dan isteri mendirikan sembahyang dan sabar atasnya. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Suruh oleh kamu, ini surah Taha ni. Suruh oleh kamu akan ahli kamu, keluarga, untuk mendirikan sembahyang dan sabar. Sabar tu penting, iaitu bukan senang-senang pergilah sembahyang, tuk-tuk bangun, Allahu akbar. Oh, ada macam tu. Ada. Dalam Quran jelas sebut wastabir 'alaiha. Lepas suruh kena sabar. Maknanya apa? Payah oi. Tak kira ustaz, tok guru, tak tok guru, ustaz, tak ustaz, siapa-siapa kena fitnah ini. Iaitu dia okey, anak tak boleh buat apa. Enggak boleh. Nak cari tok guru yang meninggal, anak dia ganti jadi tok guru pondok contohnya. Cari. Biasa mati tok guru, pondok tutup. Anak ramai 8 orang kan? Tak boleh. Jadi maksudnya kat sini, untuk apa ni, dari segi keilmuan dia tak boleh diwarisi. Tak boleh waris. Macam tu juga dari segi solat, kita duk solat. Anak bukan semudah tu. Bukan semudah tu. Ada ayah AJK masjid, mak AJK muslimat. Takkan anak payah nak sembahyang? Ya. Kerana dengan menjaganya sembahyang ayah dan ibu, ujian dia adalah anak. Garanti. Nak cari 1000 lah.
Bolehlah kot. 1000 dalam satu. Ayah okey je, ibu okey je, anak pun okey. 1001. 1001. Tapi ujian bagi ayah dan ibu tu, anak tu. Dalam surah apa tu? Taghabun. Ya, tak silap, Taghabun menceritakan berkaitan dengan anak dan isteri ini adalah fitnah bagi kita. Fitnah tu satu ujian, bukan fitnah tu menipu. Fitnah tu satu ujian bagi kita. Bincang. Kemudian kita ada bincang juga berkaitan dengan maqam-maqam yang tertentu. Maqam-maqam yang tertentu. Baik, kita masuk syarat sah sembahyang. Yang itu sebenarnya solat ni dia ada beberapa bahagian. Pertama dipanggil syarat dah lepas, iaitu dia kena Islam. Islam tu syarat wajib solat. Kemudian apa nama ni, mukallaf, akil dan baligh, suci daripada haid dan nifas. Jadi 4 ni dia panggil syarat wajib sembahyang. Jika dia Islam, wajib sembahyang. Jika dia berakal, wajib sembahyang. Jika dia baligh, wajib sembahyang. Betul lah. Jika dia suci daripada haid dan nifas, wajib sembahyang. Itu dia panggil syarat wajib, kita dah lepas. Dan ada juga yang dipanggil syarat sah sembahyang, yang kita akan bahas hari ini. Dan ada juga dipanggil rukun. Kita tahu sembahyang, kita akan bahas akan datang. Dan dia ada juga dipanggil sunat ab'ad, kita akan bahas akan datang lagi. Dan dia ada juga yang dinamakan sunat hayat, ataupun bahasa orang Melayu panggil sunat hay'ah. Bolehlah. Sunat hayat sebenarnya itu banyak, ada 500 sunat hayat, ada 500, tapi tak ada lagi kitab kita lah, tapi 500. Semua tu berkaitan dengan solat. Kita baru masuk yang kedua, iaitu syarat sah sembahyang. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Okey. Ketahui oleh kamu, hai orang yang berkehendak kemenangan. Kenapa kemenangan? Kita dah tahu dah. Hayya 'alas salah, panggil hayya seruan, panggilan, hayya 'alas salah. Mari sembahyang. Okey. Lepas tu nak dapat apa sembahyang? Hayya 'alal falah. Dengan sembahyang berjaya. Tak berjaya dunia, berjaya akhirat. Jadi orang sembahyang garanti berjaya. Sama ada di dunia ataupun di akhirat, ataupun di dunia dan akhirat. Dan kebanyakan dunia akhirat. Kebanyakan. Kita je tak perasan. Okey. Kerana tu orang yang hendak kemenangan, orang yang hendak berjaya. Ketahui olehmu, setengah daripada orang yang berkehendak kepada kemenangan, setengah daripada orang yang muhafiz, maksudnya muhafiz ni jaga, orang yang menjaga, yakni orang yang memelihara bagi mereka, memelihara bagi sembahyang dan mendirikan dia. Ada dua lah. Pertama memelihara, yang kedua mendirikan. Ada satu lagi dia panggil buat sembahyang, lakukan sembahyang. Dalam suruhan Quran tak ada suruh lakukan sembahyang ataupun buat sembahyang atau sembahyanglah, tak ada. Yang ada memelihara sembahyang, mendirikan sembahyang. Ada perbezaan mendirikan sembahyang, memelihara sembahyang dan sembahyang, ataupun buat sembahyang. Lakukan sembahyang, ada beza. Lakukan sembahyang, buat sembahyang. Memelihara sembahyang, ada kena memelihara syarat dan rukun, malah syarat qabul pun dipelihara. Itu memelihara dan mendirikan sembahyang tu. Termasuk juga syarat sah, bukan syarat sah, syarat qabul, syarat diterima. Syarat sah tu cukup fiqahnya, cukup rukun, cukup syarat-syarat sah lah, fiqahnya. Tapi tak memadai. Kita kena juga mendirikan dengan maksud ada syarat qabul, iaitu syarat diterima. Syarat diterima pastinya lillahi ta'ala lah. Sembahyang bukan sekerana orang dan sebagainya, tak ada riak dan sebagainya lah. Okey. Hendaklah ia memeliharakan segala syarat-syaratnya. Syarat-syarat dari segi hukum fiqah. Maka adalah syarat sembahyang itu 9 perkara. Syarat solat ni ada 9. Syarat wajib ada 4. Syarat wajib solat ada 4. Syarat sah solat ada 9. Yang pertama, mengetahui masuk waktunya dengan yakin. Tahu masuk waktu dengan yakin, atau zon. Zon ni berat sangkaan. Zon ni kalau kita letak persen, lebih kurang 75, 80, 85, 90 tu lah. Yakin 100%, 100%. 50% kita panggil syak. 50-50. Istilah dia panggil syak.
Kalau bawah daripada tu lagi, dia panggil was-was, 25%. Bawah daripada tu, dia panggil waham. Tu semua penyakit tu. Bawah daripada 50%, penyakit setan. Setan. Banyakkan baca surah An-Nas. Supaya hilang setan tu. Apa nama, kalau 50 syak, kadang-kadang setan, kadang-kadang kita manusia kan lupa. Jadi kadang-kadang 50 je, 3 ke 4 macam tu lah. Tadi ambil wuduk ke tidak? Ambil wuduk ke tidak? Itu 50. Tapi dia setiap hari mesti dia akan terfikir, tadi ambil wuduk ke tak? Esok? Itu bukan syak tu, itu was-was. Itu penyakit. Perlu diperobat. Benar perobat yang tu. Jadi dalam hukum fiqh, dia tak macam akidah usuluddin. Masalah akidah, dia tak boleh walaupun 1%. Tak boleh tak yakin. Contohnya dia percaya kepada Allah 99.999%. Kafir. Tak boleh dalam masalah akidah. Dia tak boleh zon, malah dia tak boleh yakin tapi sikit lagi nak sepenuhnya. Tak boleh. Dalam masalah akidah tak boleh langsung. Percaya kat malaikat tapi percaya 99.999%. Kafir. Percaya tapi tak sepenuh. Kafir. Percaya kepada nabi-nabi dan rasul yang terdahulu. Percaya tapi 99.999%. Kafir. Bab akidah tak boleh. Percaya pada qada dan qadar. Percaya juga. Tapi percaya kepada 99%. Kafir. Tapi dalam masalah fiqh tak tahap macam tu. Kalau tahap macam tu teruk kita. Dalam masalah fiqh memadai zon, berat sangkaan. Yang macam itulah kalau kita nak kira persen, kalau 100% tu yakin, dia lebih kurang 75 tu. Tu zon kuat lah tu, sangkaan kuat, berat ke arah tu. Maka tiada sah orang yang sembahyang yang tiada mengetahui akan masuk waktunya dengan tiada zonnya. Dan jika jatuh di dalam waktunya sekalipun. Ini dalam Quran disebut secara umum. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah fardu wajib bagi kamu lakukan yang mana waktunya telah ditentukan. Kitaban mawquta. Waktu yang telah ditentukan. Waktu tertentu kena sembahyang ni. Waktu tertentu kena sembahyang ni. Telah ditentukan. Cuma dalam Quran tidak diperincikan waktu yang macam mana, bila, pukul berapa, nak tengok matahari ke, nak tengok apa ni. Tak diterangkan. Kerana Al-Quran adalah sumber, raw material kalau bahasa Inggeris, sumber. Jadi bila dia sumber, dia tak detail. Jika dia detail, Quran yang kita tak larat nak baca 6,300 ayat lebih tu pun tak larat nak baca. Kalau dia detail, ada lebih kurang 6 juta ayat. Lagilah tak payah cerita lah. Dia tak detail, dia cuba secara umum. Jadi disebut solat itu adalah wajib ke atas mukmin yang telah ditentukan waktunya. Waktunya bila? Maka waktu tu dia ambil daripada Nabi SAW. Waktu bila tu? Kerana itu tafsir Al-Quran yang paling agung, yang nombor 1 dalam dunia adalah batang tubuh Nabi SAW. Itu adalah penterjemah, pentafsir Quran nombor 1. Segala gerak-geri, perbuatan dan tutur kata Nabi SAW semuanya menafsirkan Al-Quran. Semuanya, dari segi akhlak, dari segi ibadah, semua menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Jadi bila orang tanya, tafsir apa yang paling hebat? Nabi SAW. Bukan sahaja hadis iaitu perkataan ni, tidak. Dengan perbuatan dia sekali. Semua. Malah diam dia juga adalah tafsir Quran. Diam dia. Kan cerita yang masyhur kan, sahabat makan dhab kan. Biawak pasir. Bukan biawak pasir sini biawak pasir Arab. Biawak sini lain macam, tak boleh, haram. Biawak pasir, biawak dia panggil dhab. Bila sahabat makan, Nabi sahabat offer Nabi, dia makan sekali. Nabi kata, dekat kampung aku tak ada makanan tu. Itu istilahnya aku tak makan lah. Tak apa? Tak pecah liur kan? Tak pecah liur, tak selera. Korang makan lah. Jadi dia tak cakap korang makan. Kat kampung aku tak ada tu. Istilah macam tu lah. Kat kampung aku tak ada ni. Maksudnya kat kampung aku tak ada. Tapi Nabi larang tak? Tak larang. Nampak? Dengan Nabi kata macam tu, diam, dengan maksud boleh pun tak cakap, tak boleh pun tak cakap. Dia adalah penafsir Quran, iaitu dhab boleh makan. Maka ulama kaji dhab tu, ada kuku tak ada kuku, macam ni dia makan, menyambar tak menyambar dan sebagainya, dapat jadi hukum. Hukum dalam Quran.
Yang mana ada makanan yang dihalalkan makan, ada makanan, ada binatang yang dihalalkan makan, ada binatang yang diharamkan makan. Ambil dia mana tafsirnya? Batang tubuh Nabi. Dia cakap ke? Nabi cakap ke? Tidak. Nabi cakap ya ke? Tidak. Nabi cakap tidak ke? Tidak juga. Nabi buat apa? Diam. Oh, diam pun jadi. Itu hebat Nabi SAW. Tu jangan cakap lebih kurang. Mana boleh cakap? Lebih kurang Nabi tak boleh. Nabi tak apa? Mungkin janji. Allah. Tak boleh cakap lebih kurang Tak boleh cakap lebih kurang. Senang cerita. Jangan cakap lebih kurang. Sebab diam dia pun jadi syariat. Diam kita apa? Diam kita tak reti. Tak tahu nak jawab. Diam Nabi pun jadi syariat. Jangan cakap lebih kurang. Kalau kita nak bandingkan dengan tafsir-tafsir Quran yang lain, tafsir Ibn Kathir, tafsir Baidawi, Nasai, tafsir Khazin, semuanya nombor 2, nombor 3, nombor 4. Jalan lain nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Tafsir yang pertama adalah batang tubuh Nabi SAW sendiri. Ketika Nabi SAW diberi watikah ketika Mi'raj, Isra dan Mi'raj, menerima watikah kewajipan solat 5 waktu, yang 50 jadi 5, turun naik 9 kali. Nabi Musa nasihatkan supaya minta kurang tu. Cerita tu dah masyhur sangat. Kenapa Nabi Musa nasihatkan? Nabi Musa kata, umat aku dicuba dengan sehari 2 waktu sahaja. Bani Israel, umat Nabi Musa. Sehari 2 kali semayang. 2 waktu sahaja. Umat aku, kata Nabi Musa, mereka lebih cerdik daripada, mereka lebih kuat daripada umatmu ya Muhammad. Umatmu lemah. Maksud lemah tu dari segi kecil kan. Diorang dulu kan besar-besar, gagah-gagah. Tu pun mereka tak mampu. Tiba-tiba umat kau yang kecil-kecil macam ni nak suruh buat 50, mintalah kat Allah. Tu antara sebab Nabi Musa suruh pergi minta, dan 9 kali turun naik. Antara sebab hikmah yang lain yang sampai 9 kali, sebenarnya Allah dah takdirkan 5 aja. Tapi turun sampai 9 kali, turun naik. Allah nak memberi isyarat bahawasanya itu kekasih aku. Dia minta bukan 9 kali, 9 juta kali pun aku bagi. Kalau kita minta sekali, 2 kali, 3 kali, kita dah semak dah. Aku dah cakap kan, cukup lah tu. Berapa kali kau nak minta ni? 3 kali? 4 kali? Dah lah tu 3 kali kita akan cakap macam tu. Tapi Allah sayangnya pada Nabi, banyak kali pun, sampai 9 kali. Sehingga Nabi sendiri malu untuk minta balik. Sebenarnya takdir asalnya memang 5 pun. Kerana kita buat 5 tu dapat pahala macam 50. Itu antara sebab yang kedua yang sampai turun waktu-waktu semayang daripada 50 kepada 5. Antara perkara lain, rahsia Nabi Musa adalah dia seronok tengok muka Nabi. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dekat kita ni, dekat syurga nanti, kita sebut macam tu lah, kita dekat syurga dengan confidentnya masuk syurga. Masuk syurga, ketika kata-kata entah kita langsung dengan aku macam tu. Taklah, kita confident je lah. Kita yang akan masuk syurga nanti, kita akan dapat melihat Allah tanpa kaifiat. Dapat melihat dalam surah apa tu, lupa lah. Kiamah ke apa? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Waktu itu penduduk syurga, penghuni syurga bercahaya, bersinar, apa nak sebut, berseri mukanya, ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya dia melihat tanpa kaifiat. Itu kena masuk bab akidah. Bukan melihat macam dengan mata, bukan melihat dengan mata. Kalau melihat dengan mata, maknanya di depan, menyebabkan Allah ada arah. Habis akidah bukan Ahlussunnah wal Jamaah lah tu. Tanpa kaifiat. Macam mana masuk syurga tu? Nanti kita. Malah ulama membahaskan, selepas ramai-ramai penduduk syurga melihat Allah, okay? Selepas penduduk syurga melihat Allah, dan mereka lepas pada tu, mereka tak boleh cerita balik. Maksudnya jumpa, oh macam tu Allah, tak boleh. Nak bagi tahu tak ada kaifiatnya Allah. Tidak berbentuk semua tidak. Cakap je. Apa yang terbayang mesti tak. Jadi bila penduduk syurga melihat Allah setelah diangkat hijab tanpa kaifiat, istilahnya tanpa arah, tanpa segala-galanya lah. Okey? Kemudian lepas tu jumpa balik dengan penduduk syurga, borak-borak. Setiap penduduk syurga tak boleh nak cakap, oh rupanya Allah macam tu. Tak boleh cakap. Kalau boleh cakap, maknanya ada kaifiat lah. Tak boleh cakap, jadi tak boleh. Senyap macam tu. Senyap macam tu. Jadi kenapa saya nak sebut perkara ni? Wujuhun yawma idzin nadhirah. Muka tu bersinar, bercahaya, lazat. Nak cakap macam mana muka tu? Maka ketika mengikut pendapat Ibn Abbas, ketika Nabi Mi'raj, Nabi antara satu-satunya makhluk yang dapat melihat Allah ketika di atas dunia, ketika bukan akhirat, bukan di syurga. Sesiapa yang mengatakan tadi gimana pergi masjid buat apa, jumpa Allah kejap, nampak Allah, kafir serta merta. Tak payah pergi daftar kat jabatan pendaftaran negara, kafir terus. Kerana hanya satu je orang yang boleh melihat Allah ketika di dunia lah istilahnya.
Hanya sekali je, itu pun Nabi SAW. Nabi Adam nak melihat Allah sampai ke sudah tak dapat. Nabi Musa sampai ke sudah tak dapat. Tak dapat. Tu cerita panjang. Jadi apa nama ni, hanya Nabi SAW. Itu pun mengikut pendapat Ibn Abbas. Mengikut pendapat sebagian ulama, Sayyidatina Aisyah dan lain-lain, dia kata tidak. Bukan melihat Allah dengan mata, kerana di syurga je boleh tengok macam tu. Melihat Allah dengan basirah, mata hati. Melihat dengan mata hati. Kata Sayyidatina Aisyah dan beberapa. Tapi kita ambil pendapat Ibn Abbas ni lah, yang mengatakan melihat sungguh. Allah angkat hijab. Benda yang ada sah untuk dilihat. Benda yang wujud sah untuk dilihat. Maka bila melihat Allah tu ketika itu, muka dia tu apa? Bersinar atau bercahaya ataupun ada nur. Maka ketika Nabi Musa melihat, Allah bestnya. Kerana ketika orang penduduk syurga yang melihat Allah nanti di syurga nanti, waktu tu nikmat dunia habislah. Jika dibandingkan nikmat melihat Allah dengan nikmat dunia tu tak ada nilai. Macam tak best lah jadi. Jadi kalau macam itulah gayanya, agak-agak muka orang yang melihat Allah tu macam mana? Mesti ada something lah kesannya. Jadi ketika Nabi SAW pergi jumpa, dapat 50, baru lepas melihat Allah, turun jumpa Nabi Musa tengok Nabi, nak tengok muka tu. Dah Nabi tu macam bulan purnama. Tambah lagi pula, baru lepas melihat Allah, ada panggil musyahadah dengan Allah, baru lepas lagi tambah. Lepas tu kau pergi naik. Antara sebab Nabi Musa suruh tu, nak tengok sekali lagi. Kalau dia turun nanti habis, tak dapat tengok dah. Itu yang antara beberapa sebab lah. Pergi naik 9 kali. Pergi naik lagi. Aku tak puas lagi, aku nak tengok lagi, kata Nabi Musa. Sebab Nabi Musa minta, akhirnya tak boleh kan. Kau melihat, kau tengoklah gunung, kau tengok bukit tu, kalau dia tetap dekat situ, kata Allah, dia tetap dekat situ. Sebab Nabi Musa kalimullah kan. Orang yang bercakap, boleh bercakap dengan Allah, bercakap direct dengan dia. Kau tengok bukit tu, jika bukit tu tak hancur, kau dapat melihat aku. Apabila Nabi Musa minta nak lihat Allah, akhir sekali bukit tu hancur, Nabi Musa pengsan kan. Jadi tak dapat melihat Allah pun tak apalah, dapat melihat orang, yang orang tu melihat Allah. Itu sampai 9 kali. Malah Nabi Musa nak minta sampai 10 kali. Tapi Nabi kata apa? Alahai, segan lah, contohlah cakap segan lah. Jadi dapat, kita semayang 5 dapat 50. Jadi ketika Nabi SAW menerima watikah kefarduan solat 5 waktu tu, tak beritahu cara-caranya. Maka datang malaikat Jibril. Kum fasalli. Jibril datang. Setelah turun daripada lepas Mi'raj, turun tu dan pergi balik ke Mekah. Waktu tu masa tu umur Nabi 51, lupa dah, 51 tahun 11 bulan 13 hari 8 bulan. 51 tahun 8 bulan 13 hari waktu umur dia. Kita ingat semua anak-anak punya birthday, semua ingat. Tapi Nabi kita sayang anak pada sayang Nabi ke apa? Kita nombor satu Allah dan Rasul kan. Waktu birthday dia kenapa tak ingat? Birthday tu maksud maulid dia. Ketika dia jadi Rasul umur 40 tahun, kenapa tak ingat? Ketika dia Isra' dan Mi'raj umur berapa, kenapa tak ingat? Ketika hijrah, kenapa? Hijrah boleh ingat lah, sebab tengok waktu hijrah tu. 51 tahun 8 bulan 13 hari waktu tu. Ketika Mi'raj tu. Kemudian turun tu waktu subuh. Turun tu waktu subuh dan kembali ke Mekah, naik Burak kembali ke Mekah. Kemudian dipanggillah, berlakulah peristiwa, dipanggil semua orang, kau percaya tak aku dan sebagainya lah. Cerita tu dah masyhur dah. Kemudian sekarang sembahyang dah diterima. Cuma waktunya bila? Sembahyang dah diterima. Waktu bila nak sembahyang? 5 waktu. Maka Nabi tak sembahyang. Daripada subuh, lepas subuh tu lah dia masuk, turun tu subuh. Setengah riwayat mengatakan Nabi sembahyang bersama dengan Nabi-Nabi, roh para Nabi dan malaikat-malaikat di Masjidil Aqsa tu, subuh tu. Bukan sembahyang subuh lah, sebab waktu tu mana ada subuh lagi, baru terima aja. Kemudian balik ke Mekah, waktu tu waktu duha. Bila waktu duha berlakulah peristiwa yang biasa kita tahulah. Nabi panggil duduk kat bukit. Korang percaya tak semua ni? Jika aku cakap dekat sebelah bukit ni ada satu tentera yang besar nak datang serang Mekah, engkau Al-Amin. Kami percaya, kau tak pernah bohong, kami percaya. Aku nak bagi tahu kau, aku semalam pergi sini, aku ni atas langit, aku turun. Bohong. Tadi baru cakap. Kau percaya tak? Kalau aku bagi tahu, seberang bukit ni ada satu gerombolan tentera ramai nak serang Mekah. Kau percaya tak? Kalau aku cakap macam tu. Semua kata, rakyat Mekah kata, aku percaya. Sebab engkau Al-Amin. Orang simpan barang kat kau, balik memang dapat balik. Simpan kat Abu Jahal, balik tak nak. Dengan Nabi Al-Amin. Tapi bila
Ni aku betul, aku tak pernah berbohong. Aku nak bagi tahu, semalam aku pergi Masjidil Aqsa, naik Buraq, kena aku naik langit sampai ke-7, jumpa Allah, turun dan sebagainya. Terus orang kata, pembohong. Tadi baru tak sampai 3 minit dia cakap, aku percaya, terus bohong. Tu musyrik. Berlaku peristiwa tu, kemudian sembahyang ni bila? Nabi tak sembahyang dengan maksud tunggu sehinggalah waktu Zuhur datang turun Jibril. Kat sini Nabi SAW ajar kita untuk solat tak boleh copy paste. Tak boleh tiru. Oh macam ni sembahyang Pak Imam sembahyang. Follow. 5 tahun boleh. 7 tahun boleh lagi. Boleh terima. 10 tahun boleh terima lagi. Dah balik tak boleh terima. Dia ni follow. Copy paste. Orang yang ada telefon tahu lah. Sembahyang. Tengok, oh baca Fatihah. Tak pernah pun pergi talaki ke nak betulkan Fatihah ke, baca macam mana ke. Tak pernah pun tahu rukuk yang sebenar macam mana, i'tidal macam mana, rukun-rukun, syarat-syarat. Cuma tengok, oh macam ni sembahyang. Sebab mak dia beritahu masa dia tadika, umur 6 tahun. Pergi je ikut Pak Imam sembahyang. Main-main, jangan nakal-nakal, ingat Pak Imam. Yang mak dia pesan umur 6 tahun, 60 tahun pun dia masih lagi ikut Pak Imam. Itu bila imam salah, terlebih rakaat, pakak-pakak follow. Imam tak tahiyat awal, dia pergi tahiyat awal seorang-seorang, subhanallah, padahal imam dah bangun rakaat ketiga. Tu jadi pelik-pelik tu. Itu jadi pelik-pelik sebab apa? Tiru. Mana boleh tiru? Nabi SAW ni tak sembahyang setelah terima lima kewajipan, tak sembahyang. Sehingga Zuhur, turun Jibril, kum fasalli, jom Muhammad sembahyang, kau ikut aku. Tok guru Nabi. Ikut aku. Betul? Jibril pun solat, Nabi pun ikut. Oh macam ni sembahyang, dan ajarlah dia sekalian ni. Habis hilang, Jibril hilang. Lepas tu baru satu, Nabi tak sembahyang. Terus, oh aku dah tahu sembahyang, aku nak sembahyang balik nak sembahyang. Tak. Dengan 4 rakaat dan sebagainya lah. Tunggu, waktu asar datang. Waktu asar datang, sembahyang lagi. Dan macam itulah juga waktu maghrib, waktu isyak dan waktu subuh. Itu turutan. Solat yang pertama yang terzahir di atas muka bumi adalah Zuhur, bukan subuh. Jadi kalau kita nak kira, kalau orang dulu dia tahu benda ni. Orang yang sekarang dia tak tahu. Apa dia? Nak duk sibuk duk telefon orang, telefon kawan-kawan, jangan lupa telefon Allah. Pernah dengar tak ayat tu dulu? Nombor telefonnya 24434. Orang dulu pernah dengar, budak sekarang tak dengar benda ni. Tak faham. Maknanya sembahyanglah 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat. 2 4 4 3 4. Sebenarnya nombor telefon tu salah. Sebab solat yang pertama adalah Zuhur, sebenarnya 4 4 3 4 2. Betul. Solat yang pertama terzahir di atas muka bumi adalah Zuhur, bukan subuh. Itu nombor 1. Jadi kan itulah, kalau kita baca mana-mana kitab ulama, bila dia nak bagi contohnya solat apa nama ni, dia nak kata sekurang-kurang solat gerhana. Solat gerhana kan ada 2 rukuk kan, 2 qiyam kan, itu solat gerhana kan. Tapi itu yang afdal. Sekurang-kurang solat gerhana 2 rakaat. Macam solat apa? Kita nak cakap apa? Macam solat apa? Yang sekurang-kurang, yang tak payah 2 rukuk, tak ada, macam biasa. Kita nak cakap 2 rakaat, macam solat. Nak cakap solat subuh tak boleh sebab ada kunut. Macam solat apa? Kita akan cakap macam ni, 2 rakaat macam solat sunat Zuhur. Ulama akan cakap macam tu. Padahal solat sunat Zuhur tu qabliyah ba'diyah lah, 2 rakaat tu. Itu adalah sekurang-kurang solat solat gerhana. Macam tu juga solat raya. Solat raya dengan takbir yang banyak, yang sunat-sunat tu, sekurang-kurang solat raya 2 rakaat macam solat sunat Zuhur. Maksudnya tak ada takbir-takbir, macam tu je. Macam tu juga solat-solat yang lain. Jadi tanya pula, solat hajat macam mana? Solat hajat 2 rakaat macam solat sunat Zuhur, qabliyah ba'diyah tu. Solat yang lain-lain samalah semualah. Sembahyang witir boleh 2 1 2 2 1, atau boleh 2 2 2 2 2 last kali 1. Yang 2 2 2 tu nak buat macam mana? Macam solat sunat Zuhur. Soalannya, kenapa Zuhur? Kenapa tak cakap subuh? Pun 2 juga solat sunat subuh. Kenapa tak cakap isyak? Sebab 2 juga. Kenapa tak cakap solat sunat maghrib? Kenapa tak cakap solat sunat asar? Ulama dia berbeza dengan kita. Setiap perbuatan dia ada sebab. Dia bagi tahu macam solat sunat Zuhur, kerana solat Zuhur adalah solat yang pertama dizahirkan di atas muka bumi. Solat sunat Zuhur juga adalah solat yang pertama. Qabliyah lah. Qabliyah Zuhur adalah solat sunat yang pertama sekali dizahirkan atas muka bumi juga. Jadi sebagai dia pertama, ambil sempena dia. Macam orang kampung dulu, dia yang pertama datang kat kampung dia, ubat gigi adalah Colgate.
Belilah jenama apa pun dia panggil Colgate. Kan? Belilah apa pun dia akan panggil Colgate. Beli Colgate. Bawa datang jenama lain. Bukan maksud dia Colgate tu Colgate. Maksud dia ubat gigi. Tapi panggil Colgate. Kenapa panggil Colgate? Sebagai sempena Colgate tu yang kena dulu. Pergi beli awak nyamuk apa? Pemanggilan. Dia beli cat lain pun tak kisah. Macam tu lah. Sedikit. Jadi kita waktu-waktu solat, diketahui waktu-waktu solat, Allah suruh dongak ke langit untuk melihat matahari bila masuk waktu. Dan antara juga Allah menyuruh kita tunduk ke bumi. Dari segi masuk waktu tu adalah melihat, kejap tak habis lagi ni. Sikit ya. Apa namanya? Kita diminta untuk mendongak ke langit untuk melihat matahari. Nak tunggu masuk waktu ni, dan kita juga diminta tunduk ke bumi untuk melihat bayang. Kerana waktu Zuhur, yang terakhir lah ni, yang terakhir. Kita tak boleh, kena ikut juga. Pertama kena denda tu. Tak pakai ni 1,000, hati-hati. Jadi kita yang terakhir. Jadi waktu solat yang ditentukan, yang Jibril ajar adalah dengan cara melihat bayang ataupun melihat ke langit apabila subuh, dan ada juga melihat bayang, dan ada juga melihat langit jugalah, matahari. Matahari. Secara mudahnya, sedikit secara ringkas. Dalam kitab kita pun tak sebut berkaitan dengan perkara tu. Nampaknya kita tak habis yang pertama pun tak sempat habis. Macam mana kan? COVID-19 punya pasal kita kena berhenti awal. Jadi ketika Zuhur, matahari, katalah ni bumi, kat bawah ni bumi, ni matahari. Okey, ketika matahari daripada timur ke barat terbit, bila terbit ke sini, kita ambil terbit ke sini, bayang-bayang ni bumi, bayang-bayang kita kalau berdiri ada ke sini kan. Kalau macam ni dia ke situ. Macam ni. Dia makin pendek bayang-bayang tu. Rasa tak? Makin pendek. Iyalah, makin pendek. Sebab kita berdiri ni dekat bumi. Okey. Ketika di sini kita tak ada bayang-bayang. Dia panggil istiwa. Istiwa dia panggil. Yang kita panggil khatul istiwa tu lah. Khat tu khat tu adalah garisan, istiwa adalah garisan tengah. Dia ambil oleh orang barat, tengok dia buat jadi macam dia punya khatul istiwa kan. Okey. Faham? Jadi ni panggil istiwa. Istiwa. Ketika itu bayang-bayang tak ada. Sebenarnya bayang-bayang ada tapi duduk dekat tapak kaki, bawah kaki. Tapi kita di Malaysia oleh kerana kecondongan ataupun bulatnya bumi ni bukan macam bola, dia lonjong sikit, dia ada condong 22/1/4 pun dah lupa, dah lama dah belajar. Dia condong sikit. Jadi ketika tu dia ada bayang-bayang rembang dia panggil. Itu pun kita tak masuklah, dalam kitab kita tak ada. Tapi sebenarnya dia ada bayang-bayang rembang dengan maksud dia ada sikit bayang-bayang rembang dia panggil. Okey, ketika istiwa tu, waktu haram tanam orang dalam kubur. Kalau nak tanam mayat waktu tu haram. Sekejap je waktu tu, berapa minit, 4 minit je kot. Sekejap sangat. Dan haram juga solat waktu tu, istiwa. Dan yang boleh solat hanya hari Jumaat dan di Mekah Madinah. Di situ je yang boleh solat walaupun waktu istiwa. Di tempat lain haram. Tapi terlalu pendek waktu tu, beberapa minit je. Okey, setelah dia macam ni, bayang-bayang ke sini. Bila duduk kat tengah-tengah, bayang-bayang hilang, duduk bawah tapak kaki. Okey, bila dia ke sini, bayang-bayang masuk ke sini lah pula kan. Gelincir je, dia panggil zawal. Cip, namanya dah masuk Zuhur. Itu panggil gelincir matahari. Faham? Okey. Jadi maksudnya untuk kita tahu waktu dengan cara melihat kepada matahari. Jika kita melihat matahari macam tu, kita pacakkan sebatang kayu, gelincir je matahari, kita sembahyang dengan masuk waktu dengan yakin. Bukan dengan zon. Yakin tu sebab tengok matahari. Tak mungkin matahari silap. Matahari silap, kiamat. Kemudian berjalan. Terus matahari bayang-bayang makin panjang sampai sini. Ketika makin panjang, kalau kita pacakkan sebatang kayu dan kita tengok bayang-bayang juga sama. Okey, maka penghujung Zuhur, bila lebih sikit je bayang-bayang daripada batak kayu yang kita pacakkan tadi ataupun kita berdiri tu, lebih sikit aja masuk Zuhur pada mazhab Syafi'i. Pada mazhab Hanafi tak masuk Zuhur, tak masuk Zuhur, masuk Asar. Pada mazhab Syafi'i dah masuk Asar bila bayang-bayang panjang sedikit aja daripada kayu yang dipacakkan. Tak saya buatlah nanti. Bila nak tengok jam aja. Jam tu zon sah juga. Jadi bila lebih sikit, maka pada mazhab Hanafi tak masuk lagi asar. Siapa sembahyang asar waktu tu, ada pendapat dalam mazhab Hanafi mengatakan tak sah, ada pendapat mengatakan afdal tunggu lagi panjang. Dan kebanyakan mazhab
bayang tu 1.5. Kalau kita lebih kurang 5 suku 5.5 kot. Kalau orang yang duduk belah-belah KL tu yang ada Masjid India tu, dia tak akan tengok. Dia orang semayang pukul 5.30 azan. Asar orang. Kerana dia orang mazhab Hanafi. Maka masuk asar. Dah 2 waktu dah. Saya nak habiskan waktu je. Okey. Maghrib pula. Maghrib tak boleh tengok bayang-bayang dah. Maghrib habis dah. Maka kita waktu tu. Melihat bayang-bayang. Melihat bayang-bayang untuk 2 waktu tu. Habis. Lepas tu pula, macam mana maghrib? Kita kena tengok di kaki langit. Di pantai, di kaki langit. Dengan maksud straight tu. Tak ada bangunan, tak ada apa. Kita akan nampak kaki langit kan. Matahari. Belum lagi. Ini hujung-hujung asar. Hujung. Belum lagi. Nampak tak? Nampak tak? Habis. Yang ada cahaya je. Tapi cakra ataupun bulatan matahari dah tenggelam habis di kaki langit. Masuk waktu maghrib. Tapi cahaya ada lagi. Cahaya ada lagi. Mega ada panggil. Mega ada lagi. Syafaq. Syafaq. Lama tenggelam lagi bila lagi jauh daripada kaki langit tu. Jauh sehingga tak ada syafaq dah. Dia ada syafaq kuning, syafaq putih dan sebagainya, tu detailnya. Kemudian syafaq tu tak ada, maksudnya gelap, langsung tak ada syafaq. Masuk waktu isyak. Jadi pendek je lah di antara maghrib dengan isyak tu. Memang betul pendek, sejam macam tu je. Okey. Kemudian habis dah. Yang terakhir subuh. Subuh lepas malam tu dia akan keluar balik. Contohnya sini lah balik. Kat timur dia balik. Dia akan keluar macam ni namanya. Nampak? Ini namanya matahari dah keluar. Okey. Ketika matahari sebelum keluar, dia duduk di sini, tak nampak lagi. Matahari tak keluar lagi. Matahari tak nampak lagi. Ketika itu cahaya, kan? Cahaya dah keluar tapi matahari tak nampak lagi. Cahaya dah keluar. Itu namanya fajar. Istilah kita panggil fajar. Dengan adanya fajar ada 2 jenis. Satu kazib. Fajar betul. Fajar yang lebih kurang pukul 5 kot kalau sekarang ni. Dia akan straight lampu. Dia seolah-olah macam lampu. Kalau orang pernah tengok lampu fanfare, tengok jauh-jauh, kan dia macam tu kan. Dia nampak tak lampu tu? Macam tu lah. Sang ada. Macam tu warna putih. Fajar tu. Yang itu fajar tak betul. Dengan maksud tak masuk lagi waktu subuh. Waktu tu sunat azan yang pertama. Azan yang kejut orang. Nampak bulatan matahari, namanya syuruk. Waktu tu habislah subuh. Itu kalau nak tengok sendiri. Cukup lah, tak terlebih dah pun. Nak kena habiskan juga ni. Kalau tidak kan. Katalah panjang lagi, straight lagi. Bayang-bayang syuruk. Habis je dah lebih kurang dalam 24 minit. Lepas syuruk tu, bayang-bayang dah start memanjang sepanjang galah. Kalau kita tengok matahari, kita letak galah orang dulu lah. Atau tombak orang dulu, letak panjang tu tengok matahari straight. Waktu